Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu mursyida. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sidang pendengar seluruh dunia sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat hidup. Untuk kita syukuri hidup itu dengan memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk bekalan kita sesudah kita tiada dalam dunia. Untuk hidup kekal selama-lamanya. Untuk makluman sidang pendengar sekalian, pada 8 hari bulan 10 2022 ialah majlis Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam bersamaan 12 Rabiul Awal di Masjid Al-Manar Paisakai akan mengadakan program bacaan berzanji dan marhaban yang akan dipimpin oleh Saifuddin. Dia jemput hadir ke Masjid Al-Manar Paisakai Mall. Yang kedua pada 20 hari bulan 10 20 Oktober 2022 satu majlis perdana, iaitu bermula daripada pukul 5 petang hari Khamis 20 hari bulan 10, khatam salawat Fatih dan bacaan wirid hajakan dari pukul 5 petang hingga maghrib. Sesudah solat maghrib, majlis sambutan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh penceramah undangan Datuk Haji Noh Gadut. Kemudian setelah solat Isyak ada marhaban yang dipimpin oleh juga Saifuddin. Tuan-tuan seluruh negara dijemput hadir. Mudah-mudahan. Kerana Datuk Noh Gadut cakap dengan saya, kehadiran sekurang 2,000 kata dia. Mana nasi nak cari 2,000? Siapa berapa yang ada lah. InsyaAllah setakat ini satu ekor lembu akan tombang. Ada yang akan sponsor seekor lembu. Kita sambung pelajaran kita buku surat 46. Cara mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Biasa kita di bulan Muharram ada bacaan basmalah. Ahli-ahli kita membaca basmalah ada yang khatam 120,000 dari awal Muharram hingga 10 Muharram. Sebaik-baik mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ialah dari awal Muharram hingga 10 Muharram, iaitu selama 10 hari. Walau bagaimanapun boleh diamalkan di bulan-bulan yang lain. Kalau tak habis, disambung. Di bulan lain pun boleh. Kerana kita mengamalkan sesuatu amalan itu dengan istiqamah, iaitu berterusan. Sebaik-baik sebelum mengamalkan basmalah hendaklah terlebih dahulu dimulai dengan baca istighfar dan selawat seberapa yang mampu
Kemudian barulah membaca Bismillahirrahmanirrahim 12,000 kali. Dan diakhiri dengan doa Bismillah. Iaitu 1 Muharram 12,000, 10 Muharram 120,000. Yang dah hatam akan dapat kemanisan beramal. InsyaAllah mudah-mudahan. Ya, ada rasa manis, halawah. Tersebut juga halawatul iman. Manisnya iman dengan beramal. Kerana beramal itu manis. Cara membacanya duduk dengan tertib dan membaca Bismillah hingga bilangan 12,000 kali. Sekiranya tidak habis bilangan tersebut, boleh dibaca selepas sembahyang atau dibaca mana-mana waktu lapang. Boleh. Boleh disambung. Tidak semestinya sekali duduk habis 12,000. Yang kedua, selepas selesai membaca 12,000 kali, hendaklah membaca doa ini. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wa as'aluka bismika bismillahirrahmanirrahim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم الذي ملأت عظمته السماوات والأرض وأسألك باسمك بسم الله الرحمن الرحيم أنت الوجوه وغشت له الأصوات ووجلت منه القلوب أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم antaqdi hajati. Titik-titik itu makna kita niatlah hajat kita. Untuk selamat dunia, selamat akhirat, atau apa-apalah doa. Ditutup dengan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa membaca bismillah. Kalaupun kita tak baca bismillah pun boleh baca juga doa ini. Doa bila-bila masa kita boleh doa. Doa basmalah namanya. Baik, huraian alhamdulillah. Dulu kita huraikan Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan cara mengamalkan baca bismillah. Kemudian huraian yang kedua alhamdulillah. Mengenai bacaan basmalah ini mengikut Imam Syafi'i adalah dikuatkan al-jahru, jahar. Imam yang tiga, Maliki, Hambali, Hanafi, dia sir. Dibaca bukan tak baca. Perlahan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kuat dia bantu. Kita jangan ikut-ikut. Jangan terus alhamdulillah. Bismillah tak baca kuat, kena baca kuat. Tak boleh nak tukar-tukar mazhab dalam sekelip mata begitu, tak boleh, tak begitu mudah. Saya dengar Imam Mekah pun sembahyang dekat Kampung Baru dibaca bismillahirrahmanirrahim kuat. Ikut suasana tempatan. Bismillah dia baca kuat, tak salah baca kuat. Pasal baca jangan kata tak baca, dibaca tapi dia perlahan. Jangan salah faham ya. Huraian alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Perkataan alhamdu adalah pujian di atas segala nikmat yang terlalu banyak diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya. Kalau dihitung, nikmat Allah nescaya tidak akan terhitung banyaknya. Disebut dalam Quran, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah tak terhitung banyaknya. Kerana itu kita bersyukur kepada Tuhan sembahyang. Itu sebagai tanda syukur.
Sembahyang itu adalah tanda syukur di atas nikmat Allah. Perbuatan berdiri, rokok, sujud itu adalah syukur. Kita rokok, sucikan Allah. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ini diambil daripada surah Al-Waqi'ah. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kenapa kita disuruh tasbih sucikan Tuhan yang agung? Tengok ayat sebelumnya. Daripada ayat afaraitum ma tahrusun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u laja'alnahu fazaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun afaraitumul ma'a alladhi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu al-munzilun law nasha'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. Apa ujungnya? Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau kamu sembahyang, rukuk, baca subhana rabbiyal azim. Di situ dia ambil. Fasabbih, sucikan Tuhanmu yang agung. Subhana rabbil azim. Kenapa kita suruh rokok sebagai tanda sujud kepada Tuhan? Ayat sebelumnya perhatikan. Kamu menanam pokok tumbuh-tumbuhan, apa itu tahrusun. Siapa yang menumbuhkan? Siapa yang menghidupkan tumbuh-tumbuhan itu? Sehingga kamu dapat hasil makanan. Sayur-sayuran, buah-buahan semua. Tuhan yang menumbuhkan. Kalau Tuhan tidak mau menumbuhkan, tak dapat kita makan. Kedua, kau tak perhatikan air yang kau minum, yang disedut daripada air laut yang masin dibawa ke atas oleh wap matahari. Turun, tak masin lagi. Kau tak perhati? Afara'aytumun nara allati turun? Siapa menurunkan? Antum asya'tum. Anzaltum minal muzni am nahnul munzilun. Law nasya'u ujajan. Kalau kami nak jadikan air itu masin, macam mana awak? Kata dia. Ujajan. Asalnya masin. Sudah naik atas, turun jadi tawar. Di situ yang kita nak tadabbur. Perhatikan. Makanan yang kamu masak, nasi dan sebagainya. Dari mana kamu masak? Dari kayu. Dari kayu. Syajarah. Sekarang pandai orang cakap mana orang masak pakai kayu lagi. Pakai gas. Yalah sekarang. Dulu cerita ni cerita zaman Quran turun mana ada gas. Zaman Nabi mana ada gas. Semua pakai kayu. Jadi ada 3 perkara yang perhati di situ. Air tumbuh-tumbuhan yang kita makan. Tuhan tumbuhkan, Tuhan hidupkan. Air yang turun dari langit yang tawar asalnya masin. Dan masak-masakan yang kita masak tu daripada kayu, Tuhan yang jadikan pokok. Maka adalah kau syukur pada Tuhan. Ingatlah ini nikmat. Subhana rabbiyal azim. Tak wa bihamdi pun tak apa, sah sembahyangnya. Subhana rabbiyal azim saja pun boleh. Diambil dari fasabbih bismi rabbikal azim. Kita sujud baca subhana rabbiyal a'la. Dari mana diambil? Iaitu sabbihis rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Diambil daripada suratul a'la tu yang Tuhan jadikan kita. Alladhi khalaqa fasawwa. Tuhan menjadikan anggota kita tu sama. Kalau kita buat gitu kan, sama, tak terlebih yang jari ni, tak terlebih sama. Dari pusat, tengah-tengah tu, dari atas ke bawah sama. Lutut kita pun dengan paha tu sama, betisnya sama. Wasawwa. Itu semua adalah nikmat. Maka sujudlah. Subhana rabbiyal a'la. Ada wa bihamdi pun boleh.
Itu cerita mengenai Alhamdulillah. Itu baru seberapa yang Tuhan sebut. Yang lain lagi, yang lain lagi nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak disebut dalam surah pengantin. Kerana pengantin tu biasanya hidangannya istimewa. Udang galah secengkal, ikan masak steam, sedap-sedap. Tapi jangan dimakan segelintir orang sahaja. Ini dilarang oleh Nabi. Tidaklah makan sama semua. Yang kerja dapur, yang kerja mengidang, yang jemputan, makan sama, bagi-bagi. Kalau tak, itu namanya seburuk-buruk makanan. Makanan pengantin yang dijamu oleh orang tertentu saja. Ingatlah, agih-agihkan makanan tu ya. Ikan bakar, apa nama, udang cucuk dengan lidi, bagi. Sedap tu. Jangan orang lain tengok jadi makan. Alhamdulillah. Ya, untuk tetamu. Tapi kita kena ubahlah. Kena ubah cara ni supaya tidak disebut sebagai makanan yang paling buruk namanya. Makanan tu sedap, tapi dikira tak bagus. Kerana dimakan orang tertentu saja. Waktu kita dah hidang, kita masih benda tu masih fresh, belum maknanya dimakan oleh orang jaya. Bagi sebelum kita makan, bagi. Makan patut tak habis punya. Dia banyak benda tu. Buah anggur, bagi. Siakap masak 3 rasa. Daging, rendang, macam-macam. Sedap. Bagi. Kita ubahlah. Masyarakat kita kena ubah ni, cara ni. Jangan dimakan orang tertentu saja. Nabi murka macam ni. Alhamdulillah. Cuba dihitung berapakah harganya nilai mata. Tentu tidak ternilai harganya. Itu baru satu mata. Kerana tidak ada orang yang matanya sehat mau mengeluarkan dari kelopak matanya untuk dijual. Biar bagaimana miskin sekalipun, namun ia tidak sanggup untuk menjual matanya. Itu baru nikmat mata, belum dihitung nikmat anggota lain. Dihitung nikmat makanan, minuman, kesihatan, udara, lain-lain lagi yang Tuhan beri nikmat ini. Maka siapa tidak syukur kepada Tuhan dengan melakukan sembahyang, maka dia kufur nikmat. Kufur yang itu menikmati nikmat Allah yang terlalu banyak. Itu dia tak puji Allah. Kerana itu salah mohon rahmat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon rahmat. Barulah puji kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji. Mana mengertilah kita muji Allah Ta'ala itu kerana nikmatnya yang tak terhitung diberi kepada kita. Nikmat ada dua. Dalam hikam cakap. Nikmat ijad, nikmat imdad. Dua. Nikmat diwujudkan, nikmat diadakan satu nikmat, ijad. Kedua, diberi pasarana, imdad. Sudah diberi hidup, diberi kesenangan, kemudahan untuk kita hidup. Antaranya anggota kita sendiri. Kemudian di luar sana, udara, matahari, bulan, bintang. Tumbuh-tumbuhan itu imdad namanya. Pasarana. Bukan Tuhan jadikan manusia jadi gitu saja. Ada dia punya kemudahannya. Nikmat tu. Nikmat ijad, nikmat imdad. Maka nikmat ijad Tuhan berikan kita wujud dalam dunia ini, satu nikmat besar yang seharusnya kita wajib syukuri. Dengan nikmat inilah kita dapat melakukan ibadat. Walau macam mana pun kita susah, alhamdulillah. Kita diberi hidup, boleh ikhtiar. Nanti kalau susah di padang mahsyar, siapa nak tolong? Sudah masuk neraka oleh uzubillah, siapa nak tolong? Diriwayatkan oleh Imam Al-Qurtubi dari Anas radhiyallahu anhu bahawa
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ad-dunya bihazafiriha biyadi rajulun min ummati summa qala alhamdulillah lakana alhamdulillah afdalu min zalik." Kalau dunia dengan segala isinya lalu diserahkan kepada seorang dari umatku, kemudian ia berkata, Alhamdulillah, sesungguhnya ucapan Alhamdulillah lebih baik dari isi dunia. Kalau dunia dan segala isinya diserahkan kepada tuan-tuan, lalu tuan-tuan baca Alhamdulillah, maka Alhamdulillah itu lebih baik lagi dari dunia dan segala isinya. Itu hadis ini, hadis. Maka kita mempelajari pelajaran ini dalam kita mengucapkan Alhamdulillah. Semoga lebih bersemangat, lebih banyak lagi. Sebab itu disebut Abdul Zikri, La ilaha illallah. Abdul doa, Alhamdulillah. Zikir yang paling utama, La ilaha illallah. Doa yang paling satu, yang paling utama, nombor satu, tak ada lain lagi. Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah itu doa. Jadi kalau tuan-tuan berkata, Alhamdulillah, 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 doa tu. Sihatkan lagi, panjangkan umur lagi. Dapat kita beribadat lagi. Ya Allah, Alhamdulillah. Sebaik-baiknya mengerti dalam hati apa sebab kita baca Alhamdulillah. Sebaik-baiknya. Tak tahu tak apa. Alhamdulillah, Alhamdulillah tak apa. Tapi kalau tahu, lagi baik. Membaca Alhamdulillah minta tambah lagi iman, umur, kesihatan, ditambah sehat, ditambah sehat, ditambah sehat, dah sehat, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Jadi semakin banyak Alhamdulillah, semakin banyak doanya. Masya Allah, ini hadis Nabi ini. Kalau dunia dan segala isi diserahkan kepada tuan-tuan dan tuan-tuan berkata Alhamdulillah, lebih baik lagi daripada dunia. Jadi kalau seorang memberi kepada tuan-tuan kebendaan, barang ke apa, makanan ke, barang apa-apa, terima kasih, Alhamdulillah, lagi bagus. Terima kasih, Alhamdulillah. Terima kasih dulu. Alhamdulillah, terima kasih. Pun boleh juga lah terbalik. Tuan-tuan beri kepada kita ni makanan ke, apa, duit ke. Alhamdulillah, terima kasih ya. Dua. Alhamdulillah. Alhamdulillah pun terima kasih juga sebenarnya. Segala puji bagi Allah. Terima kasih maknanya. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Banyak-banyak. Lebih baik lagi. Sekarang sudah mengerti huraian Alhamdulillah, amalkan dalam hidup. Kemudian, kalau kita berdoa, Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amika fi mazih. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Maka malaikat pun jadi tak dapat menulis pahalanya terlalu banyak ni. Dia mengadu kepada Tuhan. Ya Allah, hamba-Mu memujimu dengan kata begini-begini. Saya tak dapat tulis, Ya Allah. Tulislah apa yang kau dapat. Nanti bakinya saya tambah lagi. Aku tambah lagi di hari akhirat nanti. Tak tertulis malaikat. Lepas tu dibaca pula. Jazallahu anna Muhammadan ma wa'aluh. Lagi sekali malaikat. 70 malaikat menulis selama 1000 pagi. 3 tahun lah. 1000 pagi, 3 tahun. Pahala je. Pun tak tulis juga, baru sekali. Kalau 2 kali, dah 6 tahun. 3 kali, 9 tahun. Tulis saja. Apa sebab jadi macam ini? Kita nak tahu juga. Apa sebab? Sampai malaikat tulis 1000 pagi. Apa sebab? Sebabnya kena kita huraikan. Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahala orang beramal ibadat daripada malaikat Allah
semuanya berselawat pada Nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah malaikat berselawat pada Nabi. Hai orang beriman, selawatlah. Orang beriman satu dunia kan ramai. Termasuk jin lagi. Jin yang beriman pun selawat. Nabi dapat pahala satu hari berapa banyak pahala tak terhitung banyaknya. Kita minta kepada Allah supaya pahala Nabi Muhammad diberi juga pada aku. Itu nama. Jazallahu anna. Jazallahu anna. Muhammadan. Ada dua tu. Ya Allah, berilah ganjaran pahala kepada kami dan Muhammad sebagaimana yang sepatutnya, selayaknya. Ma huwa ahluh. Sebagaimana sepatutnya Nabi Muhammad diberi pahala daripada amalan umatnya. Satu hari itu untuk berapa banyak. Kita pun nak macam tu juga. Itu maksudnya. Jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. Mudah-mudahan diterima pahalanya. Amalan ringkas, pendek, tapi pahalanya terlalu banyak. Kerana maknanya begitu. Pahala yang Allah beri kepada Nabi itu setiap hari, aku pun nak juga ya Allah. Kami pun nak juga macam itu. Dah pendek aja. Itu namanya jazallahu anna Muhammadan ma huwa ahluh. InsyaAllah sidang pendengar seluruh dunia mengamalkan amalan pendek tapi amalannya sungguh banyak. Selalu yang berceramah dekat TV selawat ni siapa? Ustaz Don. Ustaz Don selalu ceramah ini. Dia pun penceramah terkenal se Malaysia. Jadi dah insya ni azan dah masuk waktu dah lebih. Dah mana lebih? Sambung sikit lah, nanti kamat saja lah. Apa? Dah terlebih. Huraian Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam. Rabb makna Allah, Alamin sekalian alam, semesta alam. Rabb maknanya Allah atau Tuhan yang mentadbir, yang mengurus, yang menjaga, yang memelihara. Itu makna Rabb. Yang melihara kita Allah, Rabbul Alamin. Yang menjaga kita, yang memelihara kita, Rabbil Alamin. Mengandungi arti bahawa Rabb itu Tuhan mencipta sekalian alam, Tuhan yang mengatur sekalian alam, Tuhan yang memelihara sekalian alam, Tuhan yang mendidik sekalian alam, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Dia yang mengurus, mentadbir. Kulla yawmin huwa fi syar. Tiap hari Allah Ta'ala ada urusan. Itu makna Rabb tu. Ada urusan. Pada hakikatnya yang mencipta, yang mengatur, yang memelihara, yang mendidik, yang mentadbir sekalian alam. Dari hujung langit hingga hujung bumi. Dari alam sekecil-kecilnya hingga sebesar-besarnya. Adalah Rabbil Alamin. Tuhan yang mentadbir alam. Bagi orang yang dapat memahami rahsia kebesaran, keagungan, kehebatan, kekuasaan Allah mentadbir sekalian alam, tentu sekali akan terketar jiwanya bila memuja dan memuji keagungan dan kebesaran Allah. Itu namanya sembahyang itu yang tinggi darjahnya ialah orang yang makrifat. Sembahyang ni berbagai-bagai peringkat. Orang awam, orang makrifat, orang arif. Berbagai-bagai penafsiran mengenai kandungan dalam sembahyang, perbuatan dalam sembahyang, pujian dalam sembahyang, mengikut makrifat. Kalau dia makrifatnya tinggi, tinggilah darjahnya solat itu di sisi Tuhan. Kerana itu kita mempelajari kitab ini supaya kita makrifat, mengenal, mengerti sedalam-dalamnya. Bacaan-bacaan kita baca, doa-doa kita baca, apa sebab kita rokok, apa sebab kita sujud, cari sebab.
Bukan semata-mata yang perintah Tuhan semata-mata. Tapi kalau kita tahu makrifat sebabnya lagi tinggi. Jadi kalau rokok, kaji ayat suratul Waqiah dari afaritumun nar afaritum ma tahrusun sampai fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau kamu sujud, kaji selidik ayat Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la. Sujudnya subhana rabbiyal a'la. Ada kaitan apa cerita selepas a'la ni? Apa nikmat Tuhan beri selepas subbihisma rabbikal a'la? Nabi suruh baca surah ini hari Jumaat. Hari raya mesti baca suratul A'la dengan ghasyiyah. Kerana ini nikmat Tuhan. Begitu orang ramai, sembahyang Jumaat orang ramai, hari raya orang ramai. Bukan kuliah aja. Sabihis mesti baca, mesti. Dan al-ghasyiyah. Di surah hari raya, hari Jumaat, atau hari Jumaat tukar-tukar boleh, tapi hari raya tak boleh. Mesti itu baca. Ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya tuan-tuan, jangan mahu kata panjangnya surah A'la. Dia tak tahu. Dia nak pendek-pendek je. Hari raya pun kuliah. Hari Jumaat pun kuliah. Tak boleh. Dia ada surah yang panjang, ada surah yang pendek. Semua bukan pendek, semua bukan panjang. Maghrib pendek, Isyak panjang, subuh panjang. Zuhur asar sederhana je lah. Dia ada waktu-waktunya, bukan suka hati. Waktu maghrib orang dah penat kerja satu hari dari subuh, zuhur, asar. Pendek. Qul ya ayyuhal kafirun. Subuh orang dah rehat, tidur dah kenyang dah. Puas. Takkan nak pendek juga. Panjang. Sajadah hari Jumaat baca. Dia ikut sunnah. Dah rehat, dah tidur 6 jam. Bangunlah. Sembahyang dengan surah panjang. Itu maksudnya. Terketar jiwa memuji. Itu sebabnya disebut Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kalau dipahami seolah-olah maksudnya, adalah kamu hai sekalian manusia mensyukuri Allah kerana kebaikan dan kenikmatan yang telah aku lempahkan kepadamu. Akulah Tuhan yang mempunyai kebesaran, keagungan. Sangat patut kamu sekalian bersyukur kepadaku. Jangan sekali-kali menyembah selain daripada aku. Kerana aku yang memberi nikmat. Dari nikmat manusia aku jadikan. Hingga kepada nikmat rezeki, keselamatan, kesihatan, petunjuk, hidayah. Akhirnya hingga sampai ke alam akhirat. Akan ku sediakan nikmat syurga yang kekal selamanya. Nikmat. Kalau syukur kita dunia, akhirat pun diberi syurga. Dunia tak syukur, akhirat neraka. Kerana dia tak faham, tak tahu. Nikmat. Dia puncanya nikmat dia. Kita hidup dalam dunia puncanya nikmat. Kerana syukur nikmat, senang dunia, senang akhirat. Kufur tak ingat nikmat Tuhan, sengsara dunia, sengsara akhirat. Seorang anak yang dididik oleh ibu bapanya daripada kecil sampai besar, sampai masuk universiti, sudah kerja, tak pernah jenguk mak bapaknya. Tak pernah beri apa-apa pun. Macam mana rasa mak bapak hatinya? Itu baru mak bapak. Tuhan lebih-lebih lagi. Yang Tuhan menjadikan manusia ni hamba-Nya dengan penuh nikmat. Sikit pun tak cakap Alhamdulillah. Ibu bapa pun kalau anak langsung tak ingat, tak balik hari raya pun tak balik, dibuang mak bapaknya, murka mak bapak. Derhaka anak itu. Tamsil ibarat. Hai pendengar dunia, ingatlah kamu. Itu sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersyukur kepada Allah dengan mengerjakan sembahyangnya, pecah kakinya. Syukur. Kalau berdiri dalam sembahyang lamanya lebih kurang 40 minit. Kalau surah yang dibaca ialah surah Al-Baqarah dari awal hingga akhir habis. Berdiri je sembahyang malam. 3 jam tu kalau kita. Surah Baqarah habis. Kalau kita ya tersungkur jawabannya. Lama rokoknya sama dengan lama berdirinya.
Sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Dibaca macam-macam lagi. Kita tak tahu. Berdiri pun lama. Dan lama sujudnya sama dengan rokoknya. Kalau 40 minit, 40 minit lah. Rokok je. Kita baru sujud. Baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 5 minit. Aduh, sakit. Pening kepala aku katanya. Susah nak baca jari aku macam mana ni 40 minit. Macam mana nak tuan-tuan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tekan jari ni. Jari kanan. Tekan bilangannya boleh lah. 4 kali lah. 10, 40 kali. Atau masing-masing cara nak menghitung sujud la ilaha anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baru 10 minit. Rokok aja tak sampai pun. Nabi 40 minit. Rokok kedua 40 minit. Sujud kedua 40 minit. Semua 40 minit. Sama semua. Masya Allah. Itu namanya apa? Syukur. Kemudian sambil sembahyang sambil menangis. Sembahyang menangis. Mengenang kebesaran nikmat yang dilemparkan kepadanya. Kalau boleh kita menangis. Tak menangis, buat menangis. Kata Nabi. Buat menangis. Lama-lama menangis betul. Baik, huraian Ar-Rahmanir Rahim. Bulan depan lah ya. Ada nak bertanya apa-apa? Muskil? Boleh. Ya. Kita. Dalam rokok tak boleh lebih? Boleh. Lebih pun boleh. Kalau jadi imam dalam huraian imam adalah lebih daripada 3 imam. Boleh. 6, 7 boleh. 10 boleh. Kerana kalau imam baca 3 kali, makmum belum habis. Itu kaedahnya. Imam baru subhanallah a'la bihamdi, subhanallah. Makmum baru turun tu rukuk. Lepas tu dibangun. Tak habis. Dia mesti 6 atau 7 kaedahnya. Jadi imam bacanya lebih. Sujud pun lebih. Pasal makmum baru nak rukuk. Imam dah habis 3 kali baru bangun. Pantang-panting makmum. Tak tahu lah. Lajunya imam ni. Sebab saya memberi kursus kepada imam-imam. Imam mesti baca lebih dalam rukuk dan sujud. Ini penting ni. Bukan 3 kali imam. Tuan-tuan, ini penting ya, supaya makmum tamaknina. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa hamdih. Tamaknina, jangan laju sangat. Apa hukum dibaca dalam Fatihah dalam solat? Alhamdulillah. Walaupun dalam kaedah bacaan Al-Quran dia boleh baca dengan bacaan sambung. Harus. Maknanya boleh ke seorang imam ataupun itu solat bacaan itu sambung dulu satu nafas orang. Jawapannya boleh wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Harus jawapannya. Tetapi hendaklah kau baca Quran satu-satu dalam Fatihah sebaik-baiknya. Sambung pun harus boleh. Apa maksud warattilil Qur'ana tartila? Bacalah Quran satu-satu. Tartil satu-satu. Yasin,
wal Qur'anil Hakim. Satu-satu. Seorang suruh. Fatihah pun satu-satu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sampai habis. Tapi kalau nak cepat tarawih umpamanya boleh sambung, tak salah. Tak salah. Tapi baiknya warattilil Qur'ana tartila. Sanulqi 'alaika qawlan sakila. Tuhan akan beri perkataan yang berat. Perkataan yang berat. Quran tu berat perkataannya. Pernah turun Quran apa paha Nabi ditindih pada sahabat. Berat sangat sahabat tu rasa. Pasal turun Quran. Masa turun Quran. Paha Nabi ditindih kepada Zaid. Zaid kata beratnya. Itu namanya Quran tu berat. Sakilah. Timbangannya nanti jadi berat kalau kita baca Quran. Kita nak baca Quran pun rasa macam tak nak. Berat. Semua berat. Nak baca pun rasa berat sangat. Berat. Pasal dia memang berat. Itu kaulan sakila. Inna sanulqi kaulan sakila. Inna nasyi'atal liya asyadu wat'aw wa qila. Kalau kamu baca apa-apa waktu malam dia masuk dekat otak. Quran cakap. Kerana waktu itu tenang. Waktu malam nak menghafal, nak baca, dia masuk dekat otak. Itu dalam surah Muzammil namanya. Itulah kalau dia kaum ibu nak tanya ke apa? Ya. Soalan. Ya. Jawapannya tak boleh. Menggambarkan wajah ibu bapa tak boleh. Menggambarkan wajah guru tak boleh. Jadi kalau tak nangis pun tak apa. Bukan mesti disuruh menangis. Yalah, menangis berdiri pun boleh, rokok pun boleh, baca Fatihah menangis boleh, tak mesti sujud. Tak nak nangis dengan cara yang tak betul tak boleh. Matlamat tidak mengharuskan apa? Matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Ini kaedah. Matlamatnya nak menangis. Matlamatnya. Caranya apa nama? Ingat ibu bapa. Tak harus, tak boleh. Matlamat tidak mengharuskan cara. Caranya dengan ingat ibu bapa. Tak boleh. Itu dah ada kaedah namanya. Ingat dosa tak apa. Dosa. Ingat salah kita. Cara lain lah. Jangan cara bentuk manusia. Kita geramkan orang tak betul cara tu. Tak boleh geram. Geram sampai menangis tak boleh. Yalah. Yang boleh kita menyesali diri, boleh. Menyesal. Mengenang dosa, boleh. Geram manusia tak boleh. Geram dengan suami, mana boleh? Tak boleh. Jadi itu sajalah ya, insya-Allah.
Ya, betul. Dalam hati je. Kat pendas bilik air tak boleh sebut nama Tuhan. Mandi wajib tu niat ajalah. Dan baca doa wuduk dah keluar daripada bilik air. Tak boleh kat bilik air baca doa wuduk. Sedangkan kita nak ambil wuduk, antara kesempurnaan wuduk tu, kita mula berwuduk tu dalam dengan kita baca bismillah. Kesempurnaan wuduk. Kalau kita nak ambil wuduk dalam bilik air, contoh bilik air tu dia campur sekali dengan tandas. Contoh. Jadi macam mana kaedah dia? Kita nak dapatkan kesempurnaan wuduk kan? Wuduk tu kita mulakan dengan baca bismillah. Sedangkan Nabi kata tidak sempurna wuduk tanpa bismillah. Jadi kaedah dia dalam bilik air tu, bilik mandi yang dalam tu ada juga tandas. Macam mana tu? Jadi dikira dengan niat dalam hati lah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwir al-ardha bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kamal.